Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk Seri. Okey, baik, kita akan dapatkan sedikit maklum balas daripada Menteri Kesihatan sendiri iaitu Datuk Seri Dr. Adam Baba yang kini sudah pun bersedia di talian untuk kita dapatkan maklumat lanjut. Hello Datuk Seri. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi dan Assalamualaikum pada semua rakyat Malaysia. Waalaikumsalam Datuk Seri. Ya. Datuk Seri, baik, kita tahu Datuk Seri, mungkin untuk permulaan ini Datuk Seri boleh kongsikan perkembangan semasa COVID-19 di negara kita, dan kita sedia maklum 60 kluster telah diisytiharkan tamat, tetapi bertambah pula kluster-kluster baru, contohnya di Melaka dan juga di Kuching baru-baru ini. Mungkin penjelasan daripada Datuk Seri sendiri. Ya, trend jangkitan COVID di negara kita terus menurun ya, dan kita masih lagi berhadapan dengan kes-kes yang import daripada negara-negara luar kerana pandemik masih lagi tinggi kadar jangkitan di luar negara kita ya. Dan kluster yang datang, dua kluster yang disebut, salah satu kluster tu memanglah datang daripada kes import Dan satu lagi itu di Kuching ialah saringan kita membuat saringan biasa dan menemui kes positif. Dan kedua kluster tersebut kita dah rawat dan aktif case detection dan juga quarantine bagi person under investigation ataupun close contact telah kita laksana dengan pantas. Sebab itu kita lihat bahawa dari hari ke hari trend jangkitan dapat ditangani dengan baik. Alhamdulillah dengan kepatuhan masyarakat Malaysia dan juga saranan berterusan terhadap 3S dan 3W dan juga pematuhan garis panduan itu menjadi satu perkara yang sangat penting berbanding dengan sebelum penemuan vaksin. Datuk Seri, kalau kita maklumkan di permulaan siaran pagi tadi bahawa sekarang ini pusat merawat COVID-19 di MIP Sedang hari ini secara rasminya ditutup. Jadi apakah ini memberikan gambaran yang positif dan juga baik terhadap kes jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, Datuk Seri? Ya, semasa kita tengah dapat jangkitan COVID meningkat dengan mendadak tempoh hari semasa mula PKP, memang ada keperluan untuk kita memberi rawatan dan kuarantin sekali Jadi MIPS merupakan salah satu pusat rawatan dan kuarantin bergejala rendah ataupun minimal simptom yang kita buka, kerana kita tahu kalau semua mereka yang dijangkiti COVID positif kita mesti rawat di hospital Untuk itu kita kena sediakan juga pusat rawatan dan kuarantin bergejala rendah. Dan alhamdulillah trend telah menurun dengan SOP yang dipatuhi dan juga pembukaan industri serta banyak sektor-sektor sosial yang telah pun dibuka dengan kepatuhan kepada SOP atau guideline ataupun garis panduan. Akhirnya kita dapat menutup MIPS ataupun pusat kuarantin dan rawatan bergejala rendah. Jadi ini satu tanda yang baik sebenarnya, kerana kita perlu sekarang hanya menumpukan di rawatan di hospital-hospital yang telah pun kita tetapkan untuk merawat COVID case Alhamdulillah. Kita sedia maklum juga Datuk Seri antara turut turun padang untuk melihat pesakit terakhir keluar daripada ataupun discharge daripada pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 berisiko rendah di MIP Sedang. Dan hari ini Datuk Seri 15 Julai 2020 pembukaan sekolah bagi para pelajar di tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 dan juga melibatkan pelajar tingkatan 6 semester 1 dan juga darjah 5 dan juga darjah 6. Jadi pergerakan para pelajar secara besar-besaran kita jangka ke sekolah hari ini. Jadi apa antara nasihat dan juga cabaran bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia? Ya, saya ulangi balik bahawa pada 10 hari bulan 7 hari itu kita telah pun tutup secara rasmi MIPS, iaitu dengan kita discharge last case daripada MIPS, dan itu menunjukkan bahawa kita di peringkat social sector ataupun sektor sekolah boleh dibuka sepenuhnya selepas 24 hari bulan
sekolah dibuka kepada mereka yang senior dan di sekolah kita kena ada norma baru yang perlu dipatuhi seperti saringan kesihatan di pintu masuk sekolah, kerap cuci tangan, orientasi norma baru mesti lakukan dan perlu lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh, amalkan penjarakan sosial dan diminta supaya etika batuk kebersihan yang betul di kalangan pelajar, guru dan juga pekerja sosial di sekolah. Dan kita masih menghalang supaya tidak adakan perhimpunan dan itu untuk mengurangi risiko mengurangi risiko jangkitan atau penularan COVID-19. Mengurangi risiko adalah satu cara terbaik untuk kita terus berhadapan dengan cabaran menangani COVID-19. Dan kita tahu bahawa ada beberapa kawasan dalam negara yang berstatus hijau, berstatus kuning dan merah. Kosong merah setakat ini, kuning ada 16 dan kawasan hijau 1162, bermakna kebanyakan sekolah-sekolah dalam kawasan hijau adalah selamat untuk kita teruskan supaya sekolah boleh dibuka. Dan untuk panduan sekolah, semua sekolah hendaklah mematuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan dan guru-guru hendaklah memantau pelajar-pelajar ini agar patuhi kebiasaan normal Okey, baik. Itu dia antara info-info terkini yang boleh dikongsikan oleh Datuk Seri Dr. Adam Baber selaku Menteri Kesihatan hari ini. Terima kasih Datuk Seri bersama kami hari ini di Malaysia. Terima kasih. Kita mesti menang terus. Kita mesti menang.